Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima ahammani, hasbiyallahu liman hasadani, hasbiyallahu liman bagha alayya, hasbiyallahu liman kadani bisu'in, hasbiyallahu li indal maut, hasbiyallahu indal mas'alati fil qabr, hasbiyallahu indal mizan, hasbiyallahu indal sirat, hasbiyallahu alladzi la ilaha alaihi tawakkal wa ilaihi wa inib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi ajma'in. A'udzu billahi minan nar min syarril kuffar min ghadabil jabbar wal 'izzatu lillahi wa rasulih. Allahumma ghnina bihalal haram wa bismika Allahumma ya daim ya hayyu ya fardu ya witri ya ahad ya samad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya'allah la yasuqu Allah. Bismillah ma sya'allah la yasrifu suwa. Bismillah ma sya'allah man kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma sya'allah la ya'ti bil hasanati illallah. Bismillah ma sya'allah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nas'aluka bi barakati syarifa anta mala dunya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammin lisani yafqahu qawli. Wa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bittaqullah. Faqad fazal muttaqun. Allah ta'alaina hikmataka wa ansur alaina min hazaimitika ya arhamar rahimin. Allahumma nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min nar. InsyaAllah jumpa untuk pagi ni, tazkirah pagi ni mengenai satu buku lama iaitu Samudra Al-Fatihah. InsyaAllah sebelum kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Iya kena dia kena surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita share dulu pagi ni dengan sahabat-sahabat. InsyaAllah mohon share. Alhamdulillah. Pagi ni kita cuba yang baru ya, sambil kita nak habiskan My Quran Timeline nota. Kita cuba yang baru. Saya ambil buku lama daripada Tuan Guru lama, iaitu bab buku yang tulis oleh B. Arifin ya. Buku yang tulis oleh B. Arifin. Tajuknya Samudra Al-Fatihah, iaitu menceritakan bab Al-Fatihah. Ini surah yang pertama yang depan sekali dalam Al-Quran kita. Kita tengok sama-sama kita baca. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa tabi'i lahum ila yaumiddin. Saya baca kata penghantar ya. Aku mohon perlindungan Allah dari pengaruh syaitan yang terkutuk itu. Aku mulai karangan ini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mohon pertolongan dan taufik daripada Allah. Diiringi dengan doa mudah-mudahan salawat dan salam sentiasa dilimpahkan Allah atas ikutan umat Nabi Muhammad SAW dan atas semua keluarga, sahabat dan pengikut beliau
bersambung sampai hari kiamat. Allah menciptakan makhluk yang bernama manusia sebagai makhluk yang terbaik di tengah-tengah makhluk-makhluk Tuhan yang amat banyak. Tetapi saban waktu manusia itu dapat jatuh menjadi makhluk yang lebih rendah dari makhluk yang terendah, kecuali kalau manusia itu beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Ini diambil pada surah At-Tin. Surah At-Tin ayat 3 hingga 5. Panca indera yang 5 serta akal dan fikiran yang ada pada manusia itu hanya sanggup menjangkau beberapa ilmu pengetahuan yang amat sedikit dan rendah sekali. Al-Isra ayat 85. Tadi At-Tin ayat 3 hingga 5 menceritakan ciptaan manusia dan kelebihan manusia. Kemudian Al-Isra menceritakan panca indera yang 5 yang kita ada ni hanya sanggup menjangkau beberapa ilmu pengetahuan yang amat sedikit dan rendah sekali. Maksudnya ilmu yang kita dapat daripada panca indera 5 kita ni terlalu sedikit, limited edition saja. Tak boleh lebih. Ini diceritakan dalam ayat Al-Isra ayat 85. Pengetahuan manusia hanya dapat menjangkau alam benda yang amat kecil. Manusia tidak sanggup menyelidiki alam yang lebih luas di balik alam benda ini, iaitu alam yang bukan terdiri dari benda, alam ghaib, baik dinamakan alam malakut ataupun alam akhirat. Apalagi untuk menyelidiki dan menjelajahi tentang Tuhan yang menciptakan seluruh alam yang luas ini. Kerana Tuhan itu bukan hanya ghaib tetapi maha ghaib. Tiap-tiap manusia harus tahu pula tentang alam ghaib, baik alam malakut, alam akhirat, apalagi tentang Tuhan. Kerana tiap-tiap manusia setelah meninggalkan alam benda, yakni dunia yang fana ini, akan memasuki alam ghaib itu. Tiap-tiap manusia sesudah mati akan memasuki alam malakut, yakni alam barzakh. Sesudah kiamat akan memasuki alam akhirat. Akhirnya akan menghadap Tuhan. Tuhan guna mempertanggungjawabkan semua gerak-gerinya selama hidup di dunia yang fana ini. Sebab itu oleh Allah kepada manusia diberitahukan segala sesuatu alam ghaib dan Tuhan, iaitu jalan menurunkan wahyu-wahyu Allah dengan perantaran malaikat-malaikat kepada beberapa manusia istimewa yang dinamakan nabi-nabi dan rasul-rasul. Wahyu-wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul itu ada yang tertulis dan terbaca. Wahyu-wahyu yang tertulis dan terbaca itulah yang dinamakan kitab-kitab suci, iaitu wahyu-wahyu besar dan penting. Kitab-kitab suci itu menurut sebanyak ahli tafsir berjumlah 104 buah. Tetapi semuanya sudah hilang kerana tak terpelihara dan dengan baik sesudah meninggalnya nabi-nabi dan rasul-rasul yang membawanya, yakni tafsir Ibn Adil. Seluruh isi dari kitab-kitab suci yang telah hilang akhirnya diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam dan dinamakan Taurat. Tetapi masa peninggal Nabi Musa alaihissalam, kitab Taurat itu pun hilang pula. Sebab itulah Tuhan telah mengutuskan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dan kepada beliau diturunkan kembali semua isi kitab Taurat yang hilang itu, dan kitab kitab ini dinamakan Injil. Tetapi sepeninggalan Nabi Isa alaihissalam, kitab Injil ini pula tidak ada memeliharanya, sehingga hilang pula
persis seperti apa yang dialami kitab-kitab suci yang sebelumnya. Maka Allah mengutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada beliau diwahyukan Allah kembali semua isi dari kitab-kitab suci yang telah hilang itu, dan dinamai Al-Quran atau Al-Furqan. Al-Quran terdiri dari atas 114 surah, terbahagi kepada 6.236 ayat. Seluruh ayat yang 6.236 itu disimpulkan Allah dalam satu surah yang pendek dan terdiri hanya 7 ayat saja, iaitu surah Al-Fatihah. Jadi surah Al-Fatihah adalah kesimpulan keseluruhan isi Al-Quran, atau kesimpulan dari seluruh kitab-kitab suci, atau kesimpulan dari seluruh ajaran semua nabi-nabi, rasul-rasul, atau kesimpulan dari seluruh ajaran semua agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Sebab itulah gerangan surah ini dinamakan Allah dengan Al-Fatihah, yakni pembuka, atau Ummul Kitab, yakni induk kitab, dan lain-lain nama yang akan kita bentangkan nanti dalam kitab ini. Dan itu adalah gerangan sebabnya kenapa surah ini dibaca setiap rakaat sembahyang solat, baik solat wajib ataupun solat sunat. Tidaklah sah solat seseorang itu bila tidak membaca surah ini. Kerana solat wajib itu saban hari berjumlah 17 rakaat, maka setiap mukmin membaca surah Al-Fatihah ini paling kurang 17 kali dalam sehari semalam selama hidupnya. Tetapi di samping solat wajib itu, mereka melakukan solat-solat sunat yang banyak sekali macam dan jumlahnya. Solat-solat sunat yang banyak sekali, dan jumlahnya surah ini mereka baca sampai 60 atau 70 kali dalam sehari. Cubalah jumlahkan beberapa kali surah ini kita baca seumur hidup kita sampai mati. Hal ini pasti menunjukkan keagungan dan kehebatan kandungan isi satu surah Al-Fatihah ini. Adalah menyedihkan dan menghairankan sekali bila kita baca surah ini beribu-ribu, mungkin berjuta-juta kali dalam hidup kita, tetapi kita tetap tidak faham akan isinya, dan kita tetap tidak mempelajari isi dan kandungan surah ini sedalam-dalamnya. Kitab ini kita karangkan dalam tujuan menggali sedalam mungkin, menjelajah atau menyelami sejauh mungkin akan samudra Al-Fatihah yang maha dalam dan maha luas ini, untuk menambah iman khusyuk kita terhadap persoalan yang dikandunginya. Kepada Allah kita mohon taufik dan hidayah. Amin. Ini kata pengantar kitab ini, buku ini. Hebatnya surah Al-Fatihah ni merangkumi 114 surah, iaitu merangkumi ayat yang 6.236 ayat dalam Al-Quran. Dia merangkumi seluruh isi Al-Quran, kitab suci. Kesimpulannya, seluruh ajaran Nabi-Nabi, Rasul-Rasul, atau kesimpulan ajaran semua agama yang dibawa para Nabi dan Rasul ada dalam Al-Fatihah. Itu hebatnya surat itu. Sebab tu dipanggil kitab pembuka ataupun kitab Ummul Kitab, induk segala kitab. Tutup semua. Ya, maksudnya kitab Taurat, kitab Injil yang hilang, makin lama makin hilang, akhirnya dijumlahkan, dikumpulkan, dimasukkan semuanya isinya dalam Al-Quran. Itu prosesnya, sejarah dalam Al-Quran. Okey, masuk terus istimewa surah Al-Fatihah. Lama dah kita baca Al-Fatihah. Keistimewaan Al-Fatihah.
Ulama-ulama besar yang menjadi ikutan umat berbeza-beza pendapat. Apakah ada kelebihan atau keistimewaan dari suatu surah atau ayat atau surah dari ayat lainnya di dalam kitab suci Al-Quran? Bolehkah satu surah atau ayat dianggap lebih besar, lebih tinggi atau lebih penting dan surah atau ayat tersebut? Abu Hasan Al-Asy'ari, imam tentang ilmu kalam bagi ahli sunnah wal jamaah, dan banyak ulama-ulama besar lainnya melarang sekeras-kerasnya kita melebihkan, mengistimewakan atau meninggikan satu surah atau ayat atau surah atau ayat lainnya. Sebab bila dikatakan ada surah atau ayat yang lebih, tentu ada yang kurang. Tidak mungkin ada satu surah atau ayat di dalam Al-Quran yang dianggap kurang penting. Tetapi tidak dapat kita bantah banyak sekali hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang menerangkan keistimewaan beberapa surah atau ayat di dalam Al-Quran. Umpamanya, diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW telah berkata, "Wa ma anzalallahu fi Tauratil wal Injil misla ummil Qur'an." Tidak pernah Allah menurunkan di dalam Taurat dan Injil yang menyamai Ummul Al-Quran. Ummul Quran yakni Al-Fatihah. Satu hadis diriwayatkan oleh Ibn Hibban dari Ubay bin Ka'ab, "Wa ma anzalallahu fit Taurati wal Injili min misla ummi Quran." Tidak pernah Allah menurunkan di dalam Taurat dan Injil yang menyamai Ummul Quran, iaitu Al-Fatihah. Itu kelebihan Al-Fatihah. Hadis Rasulullah SAW lainnya, Suratul Yasin qalbul Quran. Surah Yasin itu adalah kalbunya Al-Quran. Ya. Satu lagi hadis menceritakan kelebihan Al-Quran, ayat surah Yasin yang dipanggil kalbunya Al-Quran, iaitu hati Quran itu ada pada surah Yasin. Fatihatul kitabi afdalus surati suwaril Quran. Fatihatul kitab ataupun surah Al-Fatihah adalah surah yang paling atas di dalam Al-Quran. Satu lagi menerangkan kelebihan Al-Fatihah, keistimewaan surah Al-Fatihah. Ayatul kursi sayyidatu ummil Quran. Ayat kursi adalah penghulunya ayat Al-Quran. Satu lagi, kelebihan Al-Quran, ayat Quran. Kemudian Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Itu antara diceritakan dalam hadis kelebihan-kelebihan surah, kelebihan-kelebihan ayat Al-Quran. Hadis-hadis yang menerangkan keistimewaan ataupun kelebihan dan ketinggian satu surah atau ayat di dalam Al-Quran sebagai tersebut di atas banyak sekali jumlahnya. Berdasarkan hadis yang seperti itulah banyak pula imam-imam atau ulama-ulama besar lainnya yang mengaku memang ada keistimewaan dan kelebihan suatu surah atau ayat di dalam Al-Quran atas surah ataupun ayat lainnya. Ibnu Hishar berkata terus terang, heran kalau ada orang berlainan pendapat tentang ini, kerana sebanyak itu dalil-dalil yang menunjukkan adanya keistimewaan dan kelebihan suatu surah atau ayat atas ayat yang surah lainnya. Berkata Syekh Izzuddin bin Abdus Salam, perkataan Allah tentang Allah lebih afdal dan dari perkataan Allah tentang lain-lainnya. Ayat Qul huwallahu ahad lebih afdal dari ayat Tabbat yada Abil Lahab.
Sebab ayat Qul huwallahu ahad menerangkan keesaan Allah, sedang ayat Tabbat yada Abi Lahabin ayat menerangkan kecelakaan Abu Lahab. Jadi bukan kelebihan mengenai keagungan atau kesucian, tetapi semata-mata kelebihan tentang arti dan maknanya. Begitu pula kiranya kelebihan ayatul kursi, ayat-ayat akhir dari surah Al-Hasyr dan lainnya, iaitu kelebihan dalam artinya, bukan kelebihan tentang keagungan dan kesuciannya. Selanjutnya, menurut Imam Al-Halimi, menurut kutipan Imam Al-Baihaqi, bahawa keistimewaan atau kelebihan surah atau ayat atau surah atau ayat lainnya ada bermacam-macam pula. Pertama, ada amalan terhadap suatu ayat dianggap lebih penting dari amalan ayat terhadap lainnya, sebab itu lebih dibiasakan orang-orang membacanya dibanding dengan ayat-ayat lainnya. Begitulah ayat-ayat yang mengandungi perintah dan larangan, ganjaran, pahala dan ancaman siksa yang dianggap lebih penting dari ayat yang berisi kisah-kisah. Kerana umumnya kisah-kisah itu kedudukannya adalah semata-mata untuk menguatkan ayat yang mengandungi perintah, larangan, ganjaran dan ancaman Allah Ta'ala. Kedua, ayat-ayat menerangkan nama-nama Allah atau yang menerangkan sifat-sifat Allah atau menunjukkan atau mempertegaskan atas kebesaran Allah dianggap lebih penting dan lebih keistimewakan orang daripada ayat lainnya tentang arti atau maknanya. Ketiga, ayatul kursi surah Al-Ikhlas Al-Mu'awwidzatain, surah An-Nas, surah Al-Falaq dan lain-lain ayat atau serupanya lebih diistimewakan dan dibiasakan orang membacanya. Kerana membaca dan menyadari isi yang terkandung dalam ayat tersebut, langsung menjaga diri dari berbagai bahaya, menyadarkan diri untuk tetap berpegang kepada kebesaran Allah di dalam menghadapi berbagai bahaya, dan dianggap satu ibadat zikir yang langsung mengikati akan Allah dengan segala sifat-sifat Allah yang suci dan tinggi. Sedang kalau kita membaca ayat yang mengandungi hukum, hanya menghasilkan pengetahuan tentang hukum. Itu beza baca Quran. Ini kita beramal dengan 3 kononnya untuk kita zikir, untuk kita perisai dalam kehidupan kita. Al-Falaq, ayatul kursi, An-Nas, surah Al-Ikhlas contohnya. Keempat, suatu surah atau ayat dianggap lebih penting dan istimewa kerana Allah dengan pengantaraan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW menegaskan bahawa membaca yakni mengambil pelajaran dari ayat tersebut untuk mendapat ganjaran pahala yang berlipat ganda daripada membaca ayat dan surah lainnya. Bukan hanya terhadap ayat atau surah saja, malah kadang-kadang ada hari, bulan dan saat-saat tertentu yang diistimewakan Allah dari hari, bulan dan di hari dan bulan atau saat-saat lainnya. Dengan pengertian bahawa melakukan ibadat atau amalan kebajikan di hari, bulan dan saat-saat tertentu dianggap lebih besar ganjarannya daripada ibadat atau amalan di hari, bulan dan saat lainnya. Umpamanya hari Jumaat, malam Jumaat, bulan Ramadan dan hari-hari tasyrik dan lain-lainnya adalah saat-saat istimewa dalam beribadat padanya. Ini pun juga dititik beratkan, maksudnya ada masa yang hebat pahala, antaranya bulan Ramadan, hari tasyrik, hari Jumaat, malam Jumaat ataupun bulan Ramadan. Bahkan ada tempat-tempat yang lebih diistimewakan Allah dari tempat-tempat lainnya, yakni bersolat untuk berdoa. Tempat-tempat itu ialah Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestin ataupun Syam. Dengan pengertian-pengertian seperti diterangkan di atas ini, marilah kita perhatikan kelebihan keistimewaan Al-Fatihah menurut hadis-hadis yang tersebut
berikut ini. Keistimewaan Fatihah yang pertama paling besar, iaitu A'zam, diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal radhiyallahu anhu, katanya, menyampaikan akan kami Yahya bin Sa'id dan Sa'id dari Syu'bah yang menerima khabar ini dari Hubaib bin Abdurrahman dari Hafiz bin Asim dari Abu Sa'id Al-Ma'ali, katanya, aku sedang solat lalu dipanggil oleh Rasulullah SAW, maka tak dapat aku menyahut. Sesudah aku selesai solat, aku didatangi beliau. Rasulullah SAW berkata, kenapa engkau tidak segera mendatangiku? Aku menjawab, kerana aku dalam bersolat, ya Rasulullah. Berkata Rasulullah SAW, bukankah aku sudah berfirman, hai orang-orang yang beriman, sahutilah seruan Allah dan Rasul bila menyeru kamu kepada apa yang menghidupkan kamu. Kemudian beliau berkata, aku akan mengajarkan kepadamu sebesar-besar surah di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid ini. Kata, ketika Rasulullah SAW akan keluar dari masjid, beliau memegang tanganku. Lalu aku berkata, ya Rasulullah, engkau mengatakan mau mengajarkan kepadaku sebesar-besar surah di dalam Al-Quran. Berkata Rasulullah SAW, ya, ialah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dan seterusnya. Ialah 7 ayat yang berulang-ulang, dan itulah Al-Quran Al-Azim, Al-Azim yang telah disampaikan kepadaku. Hadis yang seperti ini di atas ini pun diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Abu Daud, Al-Nasa'i, Ibnu Majah dan Al-Waqidi dari berbagai-bagai sumber. Nabi mengajarkan sahabat Yahya bin, ini diceritakan oleh Imam Ahmad bin Muhammad Hanbal, ini mengajar sahabat membaca Al-Fatihah. Ini mengajarkan kita bila diseru, dipanggil oleh Rasulullah, sepatutnya kita terus menjawab. Itu yang di adabnya, ya. Pasal apa? Allah dan Rasulullah yang paling utama, walaupun dalam keadaan solat. Kemudian keistimewaan yang kedua, tak ada samanya dalam Taurat, Injil dan Zabur dan Al-Quran. Tak ada samanya dalam Taurat, Injil dan Zabur dalam Al-Quran. Diriwayat oleh Imam Malik bin Anas dalam Al-Muwatta dari Al-A'la dan bin Abdurrahman bin Ya'qub Al-Haraki bahawa Abu Sa'id Maula Ibn Amir bin Qais mengabarkan kepada mereka bahawa Rasulullah SAW memanggil akan Ubay bin Ka'ab ketika dalam bersolat dalam masjid. Sesudah selesai solat, Ubay bin Ka'ab mendatangi Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW memegang tangan Ubay lalu bersama-sama keluar dari masjid dan berkata, aku ingat engkau jangan keluar dari masjid ini sebelum mengetahui sesuatu surah yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak pula dalam Injil, dan tidak pula dalam Al-Quran yang menyamai. Berkata Ubay, lalu aku perlambatkan jalanku, lalu berkata kepada Rasulullah, surah apakah yang kau janjikan tadi ya Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin dan seterusnya. Dia berkata, inilah dianya surah itu, iaitu 7 ayat yang berulang-ulang, dan dialah Al-Quran Al-Azim yang telah disampaikan kepadaku. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu bahawa Rasulullah SAW berkata, man qara'a Fatihatul Kitabi faka'annama qara'ata Taurata wal Injil wal Zabur wal Furqan. Siapa yang membaca Al-Fatihatul Kitab, yakni Al-Fatihah, maka seakan-akan dia telah membaca Taurat, Injil, Zabur dan Al-Furqan, Al-Quran. Itu maknanya Quran Al-Fatihah ini merangkumi
merangkumi Al-Quran, merangkumi semua kitab-kitab yang lama. Tu kelebihan Al-Fatihah. Yang ketiga keistimewaan Al-Fatihah, hanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan. Diriwayatkan oleh Muslim An-Nasa'i hadis Al-Awash Salam bin Salim dari Ammar bin Zuraik dari Abdullah Isa bin Abdurrahman bin Abi Layla dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, katanya, pada suatu hari Rasulullah SAW duduk bersama Jibril. Tiba-tiba Rasulullah SAW mendengar satu bunyi dari atas. Lalu Jibril menoleh ke atas, kemudian lalu berkata, itu sebuah pintu yang sudah terbuka di langit, dan tak pernah pintu itu terbuka sebelum ini. Dari pintu itu turun satu malaikat yang langsung menuju kepada Rasulullah SAW dan berkata, bergembiralah engkau, yakni Muhammad SAW, mendapat dua cahaya aku bawa, yang aku bawa ini, yang tak pernah kedua cahaya ini diberikan kepada Nabi yang mana pun sebelum kau. Kedua cahaya ini ialah Fatihatul Kitab dan beberapa ayat di akhir surah Al-Baqarah. Setiap huruf engkau baca dari keduanya, pasti engkau mendapatkannya. Allah, batu kelebihan Al-Fatihah. Dan satu cahaya untuk Al-Fatihah, satu cahaya lagi daripada surah Al-Baqarah yang di hujung. Kelebihan Fatihah yang keempat, langsung mendapat jawapan dari Allah. Siapa yang membaca surah Al-Fatihah, setiap ayat yang dibaca itu langsung dijawab oleh Allah. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu, katanya, kami berada di belakang imam bersolat, maka berkatalah imam itu kepadaku, bacalah Fatihah dalam hatimu, kerana aku telah mendengar Rasulullah SAW mengatakan, telah berkata Allah Azza wa Jalla, aku bagi solat, yakni di sini maksudnya ialah Al-Fatihah, antaraku dengan hambaku menjadi dua bahagian. Maksudnya seperdua untukku dan seperdua lagi untuk hambaku. Dan hambaku apa yang mereka minta, apabila hambaku itu berkata Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab hambaku memujiku. Dan apabila hambaku berkata Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab hambaku menyanjungiku. Dan apabila hambaku berkata Maliki Yaumiddin, Allah menjawab hambaku memuliakanku. Dan apabila hambaku berkata Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab ini seperdua untukku dan seperdua untuk hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Dan apabila hambaku berkata ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, aku menjawab ini semuanya untuk hambaku. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menjawab ini semuanya untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang diminta. Tujuh ayat ni Allah jawab. Bukan kita saja-saja baca. Di Fatihah kita baca, sebenarnya Allah menjawab apa yang kita baca. Itu keistimewaan yang keempat. Istimewanya Fatihah yang kelima, aman dari segala bahaya. Istimewa Fatihah yang kelima, aman dari segala bahaya. Diriwayatkan oleh Al-Buzar dan Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, wa iza qara'ta Fatihatul Kitabi wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai'in illa al-maut. Bila engkau baca Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad, maka amanlah engkau dari segala sesuatu kecuali dari maut. Bila baca Fatihah, kita
diamankan kepada semua kecuali satu je, iaitu mati kita. Keistimewaan Fatihah yang keenam, langsung dari Arash. Diriwayatkan oleh Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan Maqal bin Yasar radhiyallahu telah berkata Rasulullah SAW, amalkanlah segala apa yang tersebut di dalam Al-Quran, ya. Halalkanlah apa yang dihalalkannya, haramkanlah apa yang diharamkannya, patuhilah ia, jangan sekali-kali engkau ingkari apa-apa yang tersebut di dalamnya. Apa-apa yang kamu ragukan, yakni maksudnya, kembalilah kepada Allah dan orang-orang yang mempunyai pengetahuan sesudah peninggalanku, supaya diterangkan kepadamu. Berimanlah kamu dengan Taurat, Injil dan Zabur dan apa saja dibawa oleh para nabi dan Tuhan mereka, dan akan diberi kelapangan kepadamu Al-Quran dan segala keterangan yang tersebut di dalamnya. Maka sesungguhnya Al-Quran itu pemberi syafaat, sesuatu yang tak pandai bercakap tetapi membawa kebenaran. Kepadaku diberikan Allah surah Al-Baqarah dan zikir pertama, kitab-kitab suci yang diturunkan sebelum Musa AS. Diberikan kepadaku surah yang berawalan Taha, Yasin dan Hamim dari papan-papan Musa, maksudnya Taurat, dan diberikan kepadaku surah Al-Fatihah langsung dari Arash. Itu hebatnya surah Al-Fatihah, terus daripada Arash Allah Subhanahu Wa Taala. Ada lagi bab kelebihan Al-Quran daripada kitab Zabur, Injil, dikumpulkan semua. Yang ketujuh, sebagai ubat mantera. Al-Fatihah istimewanya sebagai syifa ataupun ubat untuk kesakitan kita. Diriwayatkan Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, pada suatu hari kami bersama dalam perjalanan bermalam di satu dusun. Satu dusun datang kepada kami seorang budak perempuan dan berkata, sesungguhnya kepala desa ini sakit dan tidak seorang pun di antara kami yang dapat mengubatinya. Adakah di antara tuan-tuan yang dapat mengubatinya? Salah seorang dari rombongan kami sendiri berdiri dan mengikuti budak tadi. Kami tidak mengira yang dia dapat menjadi dukun. Si sakit itu lalu dimenterainya dan sembuh. Kepadanya diberi hadiah 30 ekor kambing dan kepada kami disuguhkan susu. Ketika ia kembali, kami bertanya, apakah engkau membolehkan mentera, dan apakah engkau mentera tersebut? Ia menjawab, tidak, saya bukan tukang mentera, tetapi aku hanya membaca kitab Al-Fatihah. Kami katakan, kejadian ini jangan dikhabarkan kepada siapa pun, sebelum kita tanyakan kepada Rasulullah SAW lebih dahulu. Sesudah kami sampai di kota Madinah, kami datangi Rasulullah SAW, lalu berkata, siapa tahu bahawa surah itu, yakni Al-Fatihah, adalah mentera, yakni ubat, bagilah hadiah itu dan berikanlah saya sebahagian darinya. Disahkan oleh Rasulullah SAW Al-Fatihah sebagai ubat penyakit. Kejadian seperti ini diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Hisham. Di dalam beberapa riwayat dari Muslim diterangkan bahawa penyakit orang yang sembuhkan itu ialah kerana sengatan binatang yang berbisa, dan menyembuhkan itu adalah Abu Sa'id Al-Khudri sendiri. Mengenai surah Al-Fatihah dapat menyembuhkan penyakit, ada beberapa pendapat di kalangan ulama-ulama besar Islam. Pokok perbezaan terdapat itu berkisar dari hadis yang disebut di atas ini dan beberapa ayat Al-Quran yang tersebut di bawah. Antaranya surah Yunus ayat 57. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dan Tuhanmu, dan penawar ubat dari bagi penyakit, iaitu dalam dada, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini surah Yunus ayat 57. Quran adalah sebagai
penawar dalam beberapa penyakit. Dan kami turunkan Al-Quran sesuatu yang jadi ubat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan orang-orang yang zalim terus bertambah merugi. Surah Al-Isra ayat 72. Itu dalil sebagai ubat surah Quran. Kemudian yang ketiga, surah Fusilat ayat 44. Katakanlah Al-Quran itu sebagai petunjuk dan penawar, bagi orang-orang yang beriman. Qul huwal lillazi amanu hudal wa shifa. Surah Fusilat ayat 44. Itu antara keistimewaan surah ayat Al-Quran dijadikan sebagai ubat. Keistimewaan bab Al-Fatihah. Itu antara. Kerana ayat-ayat hadis yang tersebut di atas ni, semua ulama-ulama sepakat bahawa Al-Quran itu dapat menjadi ubat. Tetapi ubat apa, mereka berlainan pendapat. Ada di antara yang mereka mengatakan bahawa ubat dari penyakit-penyakit batin rohani saja, tidak dapat menjadi ubat penyakit jasmani mengenai tubuh. Tetapi lain ulama mengatakan bahawa menjadi ubat bagi penyakit-penyakit rohani dan jasmani kedua-duanya. Dua pendapat, satu yang untuk fizikal, satu untuk ada yang mendapat kedua-duanya boleh. Di antara ulama yang moden berdapat bahawa Al-Quran khusus Al-Fatihah dapat mengubati jasmani sampai mengubati rohani, iaitu Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Berkata Ibn Qayyim dalam kitabnya bernama Madraj Salikin Juz'u 1 halaman 52 hingga 58, diringkaskan seperti berikut. Adapun Al-Fatihah itu mengandungi ubat buah hati, iaitu rohani, maka tidaklah ada berlainan pendapat. Cacat-cacat atau penyakit yang menimpa kalbu berpokok pada dua perkara, iaitu rosaknya ilmu dan rosaknya tujuannya. Kerana kedua kerosakan itu, maka timbullah dua penyakit kalbu yang sangat berbahaya, iaitu kesesatan, dan satu lagi ghadab, iaitu keangkaraan, kemurkaan. Kesesatan kerana kerosakan pengetahuan, sedangkan keangkara murkaan kerana rosaknya tujuan hidup. Kedua penyakit ini induknya segala penyakit kalbu. Maka hidayat bernama Siratal Muttaqin, Siratal Mustaqim. Al-Quran adalah ubat penyakit pertama, iaitu kesesatan. Sebab itu hidayah ini harus selalu kita minta dan pelajari. Sedangkan pengertian yang terkandung dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ubat dari penyakit kedua, iaitu rosak tujuan ataupun kemurkaan. Adapun Al-Fatihah ini dapat pula menyembuhkan penyakit-penyakit tubuh ataupun badan. Sudah jelas pula sebagai satu yang diterangkan dalam hadis sahih yang tersebut di atas tadi. Dalam hadis ini menyatakan bahawa dengan terang bahawa penyakit tersebut sudah sembuh hanya dengan membaca surah Al-Fatihah, sehingga tak membaikkan obat yang lain. Pengalaman banyak orang undang-undang ketabiban akan membenarkannya. Banyak sekali penyakit-penyakit mengenai tubuh manusia dapat disembuhkan dengan doa, lebih-lebih dengan surah Al-Fatihah yang mengandung banyak rahsia, kebenaran dan pengertian-pengertian yang sangat tinggi. Di dalamnya terkandung at-tauhid, penyerahan diri kepada Allah, sanjungan dan pujian terhadap Allah. Di dalamnya terdapat nama-nama Allah yang baik, nama-nama Allah yang dapat menghilangkan segala keburukan, dapat mendatangkan segala kebaikan, termasuk kesembuhan itu. Adapun saksi-saksi yang bernama pengalaman banyak sekali terjadi di segala zaman. Penulis telah beberapa kali mengalami sendiri atas diri orang lain. Lebih-lebih lagi ketika dia bermukim di Makkah. Pernah satu ketika penulis menderita penyakit yang amat berat, sehingga penulis tidak dapat menggerakkan badan sedikit pun, iaitu lumpuh. Itu terjadi satu kali di waktu dia bersendirian bertawaf. Dia segera membaca Al-Fatihah. Sedang membaca Al-Fatihah itu, dia mengusapkan tangannya tempat-tempat yang terasa sakit.
akan segera menjadi sembuh, hilang rasa sakit. Kejadian begini terjadi berulang-ulang. Kadang-kadang penulis ambil segelas air zam-zam, lalu dibacakan Al-Fatihah berulang-ulang atas air itu, kemudian baru dia minum. Sering sekali disembuhkan dengan cara begini. Bahkan bukan hanya sembuh, kekuatan badannya menjadi berlipat ganda, yang tidak pernah akan merasakan suatu ubat yang begitu khasiatnya. Masalahnya memang jauh lebih besar dari semata-mata ubat, tetapi ia bergantung sangat kepada kekuatan iman seorang dan keyakinan. Penulis tidak usah cantumkan di sini pengalaman banyak ulama yang suci murni dari ahli-ahli ibadat dalam agama Islam yang menyatakan bahawa Al-Fatihah dan beberapa ayat lainnya di dalam Al-Quran merupakan petunjuk, ya, merupakan ubat selain merupakan petunjuk. Pedoman dan pengetahuan dapat memberikan banyak khasiat-khasiat di dalam menyembuhkan bermacam-macam penyakit jiwa dan badan, menolak berbagai-bagai bahaya, di samping mendatangkan berbagai-bagai faedah, kesukaan dan kebahagiaan, ketenangan. Pengalaman orang-orang suci dan ahli ibadat tidaklah pantas kita tolak mentah-mentah sebagai menolak perkataan orang-orang yang pembohong. Kata-kata ahli bid'ah dalam agama memang wajib kita tentang dari kita dan kita jauhi. Apalagi kejadian yang luar biasa yang didalami oleh orang-orang suci itu bukanlah kejadian ketika bersendiri saja. Sering malah kejadian ajaib itu terjadi di tengah-tengah yang orang banyak, disaksikan beribu-ribu mata, didengarkan beribu-ribu telinga. Sehingga kalau kejadian seperti itu dibantah, sama keadaannya membantah 2 kali 2 sama juga 4, atau memecahai sinar matahari di waktu siang. Hadis yang menerangkan keistimewaan Fatihah, begitu pun keadaan perkataan banyak orang alim dan orang-orang ahli ibadah banyak sekali, dan akan terlalu panjang kalau kita cantumkan semuanya ini, sebab kita cukupkan sekian saja. Hendaklah kita dapat semua keterangan ini menambah keinginan kita untuk mendalami pengertian kita tentang surah Al-Fatihah. Ini kelebihan Al-Fatihah. Panjang lagi bab Al-Fatihah, kita sambung akan datang, ya. Mudah-mudahan pengisian hari ini dapat kita fahami sedikit tentang keistimewaan Al-Fatihah, keistimewaan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan sambung nama-nama surah Al-Fatihah. Panjang lagi, ya, insyaAllah. Baru muka surat 14, insyaAllah. Kita akan sambung, insyaAllah, petang ni, nama-nama surah Al-Fatihah, insyaAllah. Dan kita akan sentuh tafsir Al-Fatihah. Mana yang terbaik daripada Allah SWT, yang lemah daripada saya sendiri. Kita sudahi surah Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil a'malana wa sahih ajsadana wa nawwir qulub wa sabbit imana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari'anna wa diawadina fid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, panjangkan umur kami, sihatkan badan kami, terangkan hati kami, tetapkan iman kami, elokkan amalan kami, luaskan rezeki kami, dekatkan kami kepada kebajikan, jauhkan kami daripada kejahatan, tunaikan hajat kami. Allahumma anta rabbi la ilaha anta khalaqtani wa ala ahdika wa adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika min ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu dzunuba illa anta. Tawassalna bil jabar wa tasanna bil malakut allazi la yamut isrif anna bala wal waba innaka ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah jumpa lagi petang ni, insyaAllah.